Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Malaysia merekodkan sebanyak 5,725 kes baharu COVID-19 pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah kes baharu tertinggi yang pernah dicatatkan setakat ini. Daripada 5,725 kes baharu itu, 5,268 kes merupakan kes tempatan, manakala kes import adalah 7 kes melibatkan 5 warga negara dan 2 bukan warga negara. Jumlah kes sembuh pula sebanyak 3,423 kes dengan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 157,722 kes atau 77.34%. Sebanyak 16 kematian baharu dilaporkan pada Jumaat menjadikan jumlah kumulatif kes kematian adalah sebanyak 733 kes atau 0.36%. Sementara itu, satu lagi kes kematian dilaporkan di Sarawak melibatkan seorang lelaki warga tempatan berusia 40 tahun di Sibu. Dengan kes terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kematian di negeri ini meningkat kepada 36 kes. Kes kematian ke-36 merupakan kes ke-1,880 telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu kerana mengalami kesesakan pernafasan. Saringan ujian RT-PCR didapati positif COVID-19. Keadaan kesihatan kes terus merosot dan disahkan meninggal dunia pada Jumaat. Kes mempunyai komorbid, penyakit darah tinggi dan dislipidemia. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster tabung di daerah Bau. Sarawak merekodkan 179 kes positif COVID-19 melibatkan Sibu 65, Song 54, Miri 12, Kapit 11, Lundu dan Selangau 7 kes, Bau 6, Bintulu 5, Sebauh 3, Meradong dan Kenawit masing-masing 2 kes. Manakala Kuching, Pakan, Semarahan, Sarike dan Serian mencatatkan 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 4,124 kes. Daerah Song di bahagian Kapit telah bertukar status dari jingga kepada status merah dan daerah Kapit kini bertukar status kepada jingga. Saban hari kita mendengar laporan tentang jumlah kes penyakit COVID-19 yang semakin menular di negeri dan negara kita, termasuk di rumah-rumah panjang. Namun jarang sekali kita memberi perhatian terhadap mereka yang telah pulih. Seperti Noria Wen berusia 34 tahun dan berasal dari Ngemah Kanowin. Noria telah pulih daripada penyakit COVID-19 14 hari selepas disahkan positif pada 12 Januari lepas. Nasihat Noria, usah khawatir atau gusar jika terdapat tanda-tanda sakit. Bangsa bukai megak, nanti semak kita bisik tanda-tanda bakal bisik ngasai ke pemedis, pedis dada, batuk, flu ataupun pedis kepala. Anda takut kita ngagai hospital. Anda mikir pama udah kena penyakit tu kita segini ada jalan bukai ngujung ke mati. Anda yang berkenyak. Selagi kesihatan menjadi keutamaan, peluang untuk pulih adalah besar. Gerinti suman kita yang paling penting kita mesti positif. Anda yang ngerunding utai ke negatif. Lapan makin kita positif, makin kita mikir rempu kak gerai, uliah suman, penyakit tu adalah lapan kita. Ini yang paling penting. Apa yang penting kata Noria adalah pematuhan tinggi kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Mesti nyaga pengelikun rempu nitih ke SOP pada perintah lah. Basuh jaring, nak face mask, jauh ke diri ngau orang, ada yang semek. Utainya sama magian. Nanti di kuarantin, dutu pun ngasuh kita belajar dengan caranya. Lapannya aja cara kena kita yang memunas ke penyakit tu. Pama sudah kena. Sementara itu, kepada yang masih mempunyai perasaan takut terhadap bekas pesakit COVID-19, kata Noria, usah takut kerana kebarangkalian akan menjangkiti adalah kurang. Minta tolong semua bala ke luar. Paman wan bisa nemu kapan belayan ka. Udah positif tapi ya udah berubat. Udah ambil tempoh karantin. Udah palsuat. Dasuh bala dutur, bala misi. Anda yang takut ke sida. Anda yang kecil ke sida. Sida ya nadai boleh ngerampit nuan lagi.
Pengguna jalan raya yang menggunakan jalan Kuching Serian diingatkan agar berhati-hati semasa melalui jalan berkenaan. Ini berikutan kerja-kerja membaiki longgang di kawasan tersebut telah dimulakan pada Jumaat. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Kuching dalam satu kenyataan berkata, kerja-kerja pembaikan tersebut dijangka siap pada 15 April 2021. Segala pengurusan trafik untuk keselamatan pula haruslah dipatuhi terutamanya ketika lorong jalan ditutup sepenuhnya. Para pengguna juga digalak untuk menggunakan laluan-laluan alternatif yang telah disediakan sehingga tamatnya kerja-kerja pembaikan. Berpandukan peta yang telah disediakan, kerja-kerja pembaikan akan dijalankan di sepanjang Jalan Liu Shanbang. Persatuan Automotif Malaysia MAA menjangkakan jumlah keseluruhan industri TIV sektor automotif bagi tahun 2021 akan meningkat kepada 580,000 berbanding sasaran awal 570,000. Ini didorong oleh pemulihan aktiviti ekonomi, lanjutan pengecualian cukai hingga 30 Jun 2021 dan kadar faedah pinjaman rendah yang dapat memacu penjualan automotif. Menurut CGS-CIMB Research, ini dinilai berdasarkan ramalan jumlah jualan yang lebih tinggi bagi Proton dan Pro 2 didorong oleh pelancaran model baharu seperti SUV compact. TIV pada Disember 2020 meningkat 19.5% kepada 68,836 unit berbanding bulan sebelumnya. Peningkatan itu disumbangkan oleh penjualan yang lebih tinggi dalam kedua-dua segmen kenderaan penumpang dan kenderaan komersial. Hal ini kerana pengguna mengambil peluang membuat pembelian susulan penamatan insentif cukai jualan pada 31 Disember 2020. MAA bagaimanapun menjangkakan jumlah jualan pada Januari 2021 menurun susulan ketidaktentuan pasaran berikutan pelaksanaan PKP 2.0. Bersua kembali. Penyanyi tempatan dan pemain muzik sape terkenal Alena Murang melancarkan muzik video dan single terbarunya yang berjudul Menok. Karya terbarunya itu kini boleh ditonton di laman YouTube beliau sendiri. Alena, Menok bermaksud rasa rindu kepada kampung halaman yang sememangnya sentiasa dikenang dan di hatinya. Jelasnya idea dan inspirasi muzik video Menok terhasil daripada memori masa lalunya. Katanya lagi, beliau mengimbau kembali kenangan ketika nenek moyangnya melakukan perjalanan jauh dari kawasan Tanah Tinggi Kemiri untuk berdagang dan berniaga. Pada masa itu katanya, mereka akan menyanyikan belian Menok dalam bahasa Kenyah yang bermaksud kerinduan, memikirkan sesuatu atau seseorang yang tidak ada. And I know that many people, bukan saja orang Sarawak ataupun orang Malaysia, tapi di dunia sekarang dalam situasi yang sama, rindu dengan orang, rindu dengan satu tempat. So I wanted to release this now. I hope you enjoy it. Don't forget to check out my YouTube page. Ratu Squash Negara Datuk Nicole David hampir meraih gelaran anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia dengan kedudukan selesa dalam undian yang dijalankan secara dalam talian. Meskipun merupakan wakil tunggal dari rantau Asia, juara dunia squash 8 kali itu memperoleh sebanyak 240,296 undi setakat pukul 2 petang pada Jumaat. Nicole mendahului saingan dengan kelebihan lebih 100,000 undi. Pencabar terdekatnya, James Kehoe dari Ireland yang mewakili sukan tarik tali dengan 97,140 undi diikuti oleh Marcel Hassemir dari Jerman, penyelamat nyawa dengan 78,686 undi dan atlet angkat besi wanita Larisa Solovyova dari Ukraine dengan 68,220 undi. Undian boleh dibuat menerusi laman sesawang yang tertera dan akan ditutup pada Isnin 1 Februari pukul 9 malam waktu Malaysia.
Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Ghani Abdul Hassan, menganggap cadangan untuk menganjurkan Liga Malaysia Liga M 2021 dengan pakai format gelembung sukan adalah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Ini wujud tatkala melihatkan format sama ada diguna pakai oleh beberapa kejohanan tempatan tahun lalu. Setakat ini, cadangan Liga Super dan Liga Perdana untuk dilaksanakan dalam format gelembung sukan adalah sukar atas beberapa faktor. Antaranya jadual penuh Liga akan membabitkan pertemuan di laman sendiri dan lawan berbanding musim lalu. Liga M hanya sempat dilaksanakan satu pusingan dengan membabitkan 11 perlawanan sahaja. Penganjur Liga itu difahamkan sedang berunding dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk memperincikan tiada kes melibatkan pemain maupun pegawai bola sepak tempatan menjelang mula Liga pada 5 Mac depan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.